Kak Syida. Hari ini ayat 41, Ustaz. 41. Okey, 41. Surah Al-Isra. Ustaz, silakan. Boleh? Nanti saya switch komputer. Tapi tak apa, boleh start ya. 41. Dah boleh start ke? Boleh? Oh, senyap aja. Boleh, Ustaz, boleh. Kak Syida dah persilakan dah tadi tu. Oh, ya ke? Minta maaf. Dia blur-blur pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Ada tu nama Ustaz? Tu. ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 41 surah Al-Isra. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan kami telah sarrafna, kami telah sarrafani, mudahkan ataupun menerangkan, menjelaskan fi hadzal Quran, kami telah jelaskan dalam Quran ini liyadzakkaru, supaya kamu ingat, wa ma yaziduhum illa nufura. Akan tetapi apa yang berlaku ialah kamu semakin liar. Apa sebelum tu? Apa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha. Kamu tentukan, kamu dakwa Tuhan itu ada anak dan kamu ambil anak, kamu jadikan malaikat itu sebagai perempuan, anak perempuan Tuhan. Innakum lataquluna qawlan azima. Apa yang kamu katakan itu perkataan yang begitu besar kesan dia. Dan sebelum tu disebut zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Quran yang diturunkan ini sebagai wahyu dan diturunkan dalam bentuk begitu bijaksana. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Semua sekali adalah tentang panduan yang telah diberikan kepada kita, kan ada lebih kurang 12 peraturan sampailah kepada wala tamshi fil ardi maraha. Semua itu adalah wahyu kepadamu daripada Tuhanmu,
Dan wahyu-wahyu itu ataupun peraturan-peraturan yang diturunkan itu didatangkan dalam bentuk cukup bijaksana. Kemudian Allah datangkan apa yang berlaku kepada kafir Quraisy. Mereka menganggap Tuhan itu ada anak. Dan mereka mengambil malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Kenapa malaikat? Dan kenapa perempuan? Kenapa malaikat? Kenapa anak? Dan kenapa perempuan? Pertama, sebab bagi masyarakat Arab, perempuan adalah secondary being. Secondary being. Maksudnya golongan yang sekunder. Lemah. Kemudian, bukan sekadar lemah, dia mendatangkan aib. Bagi mereka, perempuan ini mendatangkan aib. Aib yang bagaimana? Aib yang pelbagai. Kalau dia ada anak perempuan dan dia berniaga. So bila dia kahwinkan anak perempuan dia, maka secara tak langsung keluarga besan dia bila beli barang daripada dia, dia terpaksa bagi diskaun kerana anak perempuan dia. Tapi kalau dia ada anak lelaki dia lebih dominan. Anak lelaki ni lebih dominan berbanding anak perempuan. Malah adat resam kaum terdahulu tu begitu. Dan bila semacam itu, dan anak perempuan ini kita dah lalui sebenarnya dalam surah Zumar lama dulu, tentang apa diorang punya idea tentang malaikat sebagai anak perempuan. Perempuan lemah. So bila disebut perempuan lemah, maka malaikat itu jantinanya perempuan dan malaikat ni lemah. So bila malaikat lemah, janji-janji Allah tentang malaikat jaga itu, malaikat jaga ini, nanti dekat akhirat mereka ada idea bagaimana nak counter balik apa yang malaikat bawakan sebagai bukti. Terbukti malaikat lemah, semua ni tak boleh dipakai, tak boleh jadi hujah depan Tuhan. Satu dalam surah Zumar Allah kata tak apa, nanti kami akan suruh malaikat ni akan uruskan. Sebab tu bila sebut tentang apa yang berlaku dekat akhirat, terutamanya dialog-dialog di dalam neraka, semuanya adalah dialog antara malaikat dan orang yang berdosa. Dialog antara malaikat dan orang kafir. Allah tidak bercakap langsung dengan orang-orang yang sudah dimasukkan dalam neraka ni. Tak. Never. None. Sebab Allah dah menyampah. Dan waktu itu, malaikat yang menguruskan. Malaikat yang menguruskan mereka. Baru mereka tahu malaikat ini benar seperti perempuan, atau selayaknya dipanggil sebagai anak perempuan Tuhan, atau bagaimana. So walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru. Kami mudahkan di dalam Quran ini supaya kamu beringat. Ingat siapa? Kan kalau baca terjemahan tu, kami telah menerangkan jalan, menetapkan iktikad dan tauhid dengan pelbagai cara dalam Quran supaya mereka beringat. Ingat siapa? Ingat iktikad dan tauhid ni ke? Ingat siapa ni? Ingat Allah. Allah mudahkan Quran, kita senang baca supaya kita ingat dia. Bukan tentang hukum fikah, bukan macam mana nak dalami tauhid, bukan macam mana nak berakhlak, tak. Supaya ingat Tuhan. Sebab bila ingat kepada Allah, maka semua itu akan turut sama.
Akhlak menjadi semakin baik, pemahaman terhadap undang-undang semakin mantap, kepercayaan iman itu semakin kukuh. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an, dan kami mudahkan untuk kamu capai objektif itu. Apa objektifnya? Ingat Tuhan. Tapi setelah Quran ini dimudahkan sedemikian rupa pun, wama yaziduhum illa nufura. Tidak ada yang bertambah bagi mereka kecuali mereka bertambah liar. Sampai macam tu. Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Mereka yang menanggap malaikat anak Tuhan. Mereka yang menanggap malaikat anak Tuhan. Kafir Quraisy, kafir Quraisy. Wa ma yaziduhum illa nufura. Qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzal labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah wahai Muhammad, qul, sebut begini wahai Muhammad. Law kana ma'ahu alihah, kalaulah betul ada bersama Tuhan itu Tuhan yang lain. Seperti mana dakwaan mereka. Katakan begini wahai Muhammad, kalau betul ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan, seperti mana apa yang mereka dakwakan? Idzan, kalau begitu, labtaghaw ila dzil arsy sabila. Dah tentu Tuhan yang itu akan berusaha mencari jalan untuk mencapai kepada arasy Allah. Dah tentu Tuhan itu akan berusaha untuk pergi, cari, kuasai arasy Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi dia. Amma yaqulun, terhadap apa yang mereka dakwakan. Uluwan kabira. Jauh daripada apa yang mereka sangkakan. Ayat 42-43 ni taktik untuk kita berjidal. Taktik untuk kita berhujah. Kan ada jenis orang yang dia kalau Jawa kata berdegel. Berdegel ni dia degil tak nak berubah. Kalau dia kata putih, putihlah, tak ada hitam. Walaupun dia salah, dia tetap juga dengan apa yang dia nak percaya. So cara untuk mengubah pandangan dia, dia kata baju ni putih. Baju ni putih, aku nampak betul putih. Sedangkan baju depan dia tu pink. Tapi cair. Pink tapi cair. So macam mana nak ubah pandangan dia? Okey, kalau engkau anggap putih, okey, silakan. Kalau engkau anggap putih, jom kita cari orang lain untuk tanya pihak ketiga, pihak keempat. Putih ke pink? Engkau sanggup? Macam tu. Seolah-olah kita bersetuju dengan pendapat dia, tapi sebenarnya kita nak tarik, nak tunjukkan pada orang ramai kebodohan dia tu. Macam tu. Realitinya kalau berlaku, kalau betul ada Tuhan yang kedua, Tuhan itu dia tak akan kisah pasal korang. Dia sibuk cari kuasa. Tuhan itu tak akan tolong korang. Dia nak kekal berkuasa. Dah tentu dia akan cari dzil arsy sabila. Dia akan mencari jalan. Malah dia Tuhan itu satu dimensi, Tuhan itu tak akan peduli korang. Dia akan nak berkuasa. Satu dimensi lain, kalau betul ada Tuhan lagi satu, Tuhan itu dah tentu tunduk pada Allah. Labtaghaw ila dzil arsy sabila. Dia akan mencari jalan tunduk pada Allah yang ada arasy. Begitu. Sebab
apa pun yang kita rasa ini lebih power, ini lebih lebih tinggi, yang ini lebih, tak. Semua itu akan mencari jalan menuju Allah. Dia sama macam ni tuan-puan. Kalau dulu, tak tahu sekarang macam mana dia punya kedudukannya. Kalau dulu, kita sangat percaya kepada cerita-cerita wali itu dan wali ini. Kemudian ada masyarakat kita yang mencari-cari kubur-kubur wali ni. Kubur-kubur wali. Lalu dalam doa mereka, dalam zikir mereka, disebut-sebut nama wali ni. Antara yang popular, penghulu segala wali, dakwaan mereka, penghulu segala wali ialah Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Lalu dalam doa mereka, mereka terus direct minta pada Abdul Qadir ini untuk bagi syafaat dan bantu. Bagi syafaat dan bantu. Dan cuba kita letakkan ayat ini pada Abdul Qadir. Qul law kana ma'ahu ahliyah. Kalaulah Abdul Qadir itu ada kuasa, kalaulah Abdul Qadir itu diletak bersebelahan dengan Allah, yaqulun seperti mana yang mereka dakwa, idzan dah pasti labtagau ila dzil arsy sabila. Dia sendiri akan mohon pada Allah perlindungan. Kenapa kita perlu minta pada orang lain untuk minta perlindungan pada Tuhan? Kenapa tak direct je? Agama kita ni simple. Kan agama kita ni simple, tak perlu orang tengah. Tak perlu orang tengah sebab kadang kita dealing ataupun kita berhadapan dengan apa yang kita anggap sangat peribadi. So kenapa perlu ramai orang tahu? Kan keinginan kita, kehendak kita, minta sajalah terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Jauh daripada apa yang mereka katakan itu. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Dan apa yang ada di langit, langit yang 7 dan bumi, sentiasa bertasbih. Tusabbih, sentiasa mengucapkan tasbih dan apa sahaja yang ada antara keduanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tiada suatu pun melainkan mereka sentiasa bertasbih kepada Allah, akan tetapi kamu tak faham. Bukan sekadar tak faham. Kamu tak tahu secara mendalam akan tasbih mereka. Tafqahun, faqaha, faqih, pengetahuan mendalam. So, walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kenapa tiba-tiba Allah sebut haliman? Haliman ni maha baik, halim. Maha penyabar. Halim disebut 4 kali. 3 kali untuk Nabi Ibrahim, 1 kali untuk Nabi Ismail. Kalau halim untuk manusia. Ini untuk Allah haliman ghafura. Kenapa begitu? Kenapa haliman? Walakin la tafqahuna tasbihahum. So selain daripada kita, semua makhluk bertasbih. Kita je yang tak mengerti. Selain kita, semua makhluk bertasbih. Kita yang tak reti. Okey.
Kenapa haliman? Kalau kita dalam kelas, cikgu arahkan, okey kelas, semua bangun. Semua bangun, kita tak bangun. Lepas tu, okey, setelah bangun, pandang ke kanan. Pandang ke kanan. Okey, pandang kiri. Pandang kiri. Semua buat kecuali kita. So, adakah cikgu itu hanya biarkan kita tak buat apa-apa tanpa sebarang tindakan? Dah tentu cikgu ni dia ada tahap kesabaran dia. Orang lain boleh buat, engkau tak buat. Macam tu. So sekarang Allah bagi tahu semua apa yang ada di langit dan bumi bertasbih. Engkau manusia tak buat apa-apa. Dan Allah tutup dengan Allah tu maha baik, maha penyabar. Luckily kita tak buat apa-apa ni, Allah tidak hantarkan halilintar untuk sambar kita. Tak dibuat begitu. Malah ada pula manusia yang sanggup sebut, Tuhan ini suka sangat nak dipuji. Sampai macam tu. Sedangkan dialah selayaknya dipuji kerana terlalu banyak dia dah beri. Dan pemberiannya tidak bertepi. Kita yang tak faham sampai ke hati. Akhirnya kita bersendiri. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain sentiasa bertasbih dan memuji. Semua air kat belakang kan. Tu nak disuruh ulang balik tu tak tahu dia tu. Nanti tengok rakaman. Innahu kana haliman ghafura. Allah tu maha halim. Tak kala kita buat silap dan salah, kita tidak terus tidak terus diambil tindakan, melainkan Allah beri masa, peluang untuk kita kembali bertaubat, istighfar, menyesali. Innahu kana haliman ghafura. Wa idza qara'tal Quran. Ayat 45 ni dulu guru saya kata kalau rumah tu nak dipagar, tulislah ayat ini di atas sehelai kertas, sekeping kertas. Lepas tu tampal kat dinding. Wa idza qara'tal Quran. Bila engkau baca Quran, ja'alna, kami jadikan. Tugas kita apa? Baca. Qara'a, baca dengan kuat. Dia baca berbunyi. Baca dengan kuat tu berbunyi lah. Kalau dalam hati, itu niat. Itu niat. Arahannya baca. Baca dengan kuat. Al-Quran, suatu bacaan yang berulang-ulang kali dibaca. Ja'alna, kami yang jadikan. Bainaka, antaramu. Wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Antaramu dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Boleh jadi dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi, dia beriman dengan Quran, tapi dengan hari akhirat kurang. Allah tidak kata bainaka wa bainal ladzina kafaru. Oh tidak. Ini sangat spesifik. Alladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang jahat nak buat jahat, orang yang ada rasa dengki, kenapa dia pupuk rasa dengki dia? Sebab akhirat dia tak firm. Ingatan dia pada akhirat tak kuat. Sebab kalau ingatan dia pada akhirat kuat, takwa dia untuk jaga diri dia makin kuat, makin menebal.
Apa yang Allah nak jadikan? Hijabam mastura. Satu hijab mastura. Apa hijabam masturon? Ayat 45. Cuba tengok sikit ayat 45. Satu dinding yang tertutup, hijabam mastura. Sitrun atau satara. Satara ialah penghalang. Tapi dia bukan penghalang penuh. So kalimah hijaban dalam bentuk masdar, ia juga dalam bentuk isim mubalaghah. Hijab. Bentuk bersangatan. Kemudian Allah tambah masturon dalam bentuk maf'ul. Okey. So tadi satara adalah sejenis penghalang, penghadang yang tidak menutup sepenuhnya. Maka Allah nak bagi tahu bahawa hijab itu seolah-olah tidak nampak. Dia bukan hijab yang kita nampak seperti pagar, tetapi okey. Macam ni. Allah nak bagi tahu yang akan ada golongan yang ditahan dari memahami Quran. Bila kita baca Quran, akan ada orang yang ada hijab. Dia tertahan dari memahami Quran. Why? Sebab dia sendiri tak nak. Dia sendiri tak nak. Oleh kerana itu ada hijab atas mereka yang menghalang mereka untuk faham. Dan ayat ini dijelaskan dalam surah Fussilat. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab. Hati kami berada dalam tutupan. Apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Ui, rugi kan? Kita duk baca Quran, orang lain tak dengar, orang lain tak faham. Gitu. 46 tu, waja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan pada hati mereka, Fussilat ayat 5. Fussilat ayat 5. Tapi dalam tafsir Jalalain, dia sebut maksud ayat ini ialah peristiwa yang Nabi nak dibunuh tu. Ditutup penglihatan mereka. Tapi walau apa pun, apa saja berkaitan dengan Quran, ada manusia yang kita sedar, nampak, dia macam tak berminat, tak nak ambil tahu. Semalam saya baru beri talk pada lebih kurang 120 mereka-mereka yang disyaki melakukan kesalahan jenayah syariah, khalwat dan minum arak. Disyaki. Bukan dia melakukan, tapi disyaki. Dia mungkin berada dekat premis, mungkin waktu raid, waktu diserbu oleh Jawi dan di KL tu, mereka berada di tempat berdekatan, so diangkut sekali. Sebab memang ada akta dibolehkan begitu. So mereka-mereka ni wajib dengar tentang undang-undang dan tentang iktibar kehidupan. So soalan pertama saya pada mereka, okey, siapa yang solat 5 waktu? Angkat tangan.
dari 120 orang. Siapa yang solat 5 waktu? Yang angkat tangan 3 orang. 3 orang. Okey, siapa yang solat subuh je? Adalah seorang. Zuhur je. Seorang lagi angkat. Ada yang diangkat tangan tu waktu isyak je. Mungkin balik kerja, dah isyak, okey. Semayanglah isyak. Dari 120 orang, 3 orang angkat tangan. Sembayang 5 waktu. So, kalaulah kita, kan ayat 45 ni, apa lagi bentuk nasihat yang kita boleh datangkan buat mereka untuk menyentuh hati mereka. Sedangkan bila kita baca ayat Quran, Allah jadikan dinding. Ui, kita rasa hopeless tau bila baca ayat macam ni. Sebab dia tak nak dengar. Kita tengah cakap kat depan, dia senyum-senyum, main-main dengan kawan kat sebelah. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dahsyat. Dan waja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan atas hati mereka akinnah. Akinnah ni tutupan yang berlapis-lapis. Bukan satu tutupan. Lapisan tutupan. Akinnah. Tuan-puan, kita dah lalui kan juzuk 30. Tak pernah Ustaz. Okey, nanti lepas ni kita go through juzuk 30. Juzuk 30 antara yang semua menggerunkan. Tapi antara yang saya suka, ini ke? Bukan. Salah. Dalam juzuk 30, Qari'ah. Bukan juga. Salah. Bukan Qari'ah. Adiyat kot, Adiyat. Yes. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Adakah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu bila kubur kamu nanti dibongkar? Bu'thir bukan ba'asa. Bu'thir ni kubur kita dibongkar. Siapa yang bongkar? Malaikat. Wa husila ma fis sudur. Dan dia akan selongkar, husila ni selongkar apa yang ada dekat dada kita. Dan maksud selongkar ni dia akan kupas satu-satu macam kita peel banana tu. Kupas satu-satu. Husila. Dia mencari apa yang ada dalam dada kita. Dan sekarang Allah bagi tahu ala qulubihim akinnah. Atas hati mereka ada tutupan, ada lapisan. Dan malaikatnya akan bongkar dan dia buka selapis demi selapis demi selapis demi selapis. Cuba gambarkan kalaulah setiap selapis dibuka seolah-olah dia sedang mengkuliti kulit kita ni. Ui. Peritnya. Wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Kenapa malaikat buat macam tu? Dia nak cari bukti. Dia nak bawa hati itu sebagai bukti. Dan hati sudah gelap kelam. Ja'alna ala qulubihim akinnah ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Hati dia tak mungkin untuk faham dan mengerti.
Kan ahli politik. Cakaplah macam mana pun. Waja'alna ala qulubihim akinnah. Ayah kau. Nasihat tak dapat, tak lut. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga mereka ada waqar. Tadi akinnah. Akinnah ni tutupan. Waqar ni penghalang. Penghalang ni kan macam Kak Syida kan dia senang pakai waqar dekat telinga. So kalau suami dia lalu, anak dia lalu bercakap kat belakang, dia tak dengar. Ada dia dengar bunyi tapi dia tak dapat tangkap butir bicara sebab ada waqar. Tu waqar tu. Dan kali ini Allah kata waqar ni orang tu pun tak perasan. Wa idza zakarta, dan bila engkau sebut nama Tuhan. Wa idza zakarta rabbaka fil Quran, dan engkau sebut nama Tuhan ni bukan sebut saja-saja, bukan alhamdulillah kenyang kita hari ini. No, bukan macam tu. Sebut nama Tuhan, baca Quran. Wahdah. Singly ataupun hanya sebut nama Tuhan dalam Quran, walau mereka berpaling ala adbarihim, menunjukkan dubur mereka. Adbar ni belakang mereka, dubur mereka, nufura, untuk melarikan diri. Dia buka Quran dah. Jom bla 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 bla. Sampai macam tu. Ada tak orang macam tu? Ada. Kita nampak. Dan Nabi hadapi kafir Quraisy begitu. Wallau ala adbarihim nufura. Biasa kena macam tu. Dan kita pun macam mana ya? Kita berharap agar hijab mastura, dinding yang memisah itu dihilangkan. So, kita tahu mereka ada potensi. Pada penilaian kita, mereka ialah orang baik. Kan akhlaknya itu ada sebahagiannya baik. Tapi moga-moga mereka dapat hidayah. Betul, boleh doa je lah. Qul huwa lilladzina amanu huda syifa'ul walladzina la yu'minu bi adanihim waqar wa huwa 'alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Betul? Ini salah satu ayat yang lain. Mereka seolah-olah macam dengar daripada jauh, dengar di sebalik dinding. Wa fi adhanihim waqra, dekat sini ulaika yunadawna min makanin ba'id. Seolah-olah macam kita panggil dia daripada jauh. Nahnu a'lamu bima yastami'un. Kami lebih tahu akan tujuan mereka mendengar Quran. Iz yastami'una ilaik. Ketika mereka mendengar bacaanmu. Wa idhum najwa. Dan ketika mereka berbisik-bisik. Iz yaqulul zalimun. Dan berkata orang zalim sesama mereka sendiri. In tattabi'una illa rajulan masfura. Dah. Jangan dengar, jangan ikut. Kau kalau ikut, kau kena sihir. Ini kan kisah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dengan Mughirah yang malam-malam pergi rumah Nabi nak dengar baca Quran. Mereka nak dengar, bukan nak dengar Quran itu kerana mereka terpesona dengan rima, lenggok bahasa. Mereka seronok dengar. Tapi bila berdepan dengan kaum, dah jangan pergi. Nanti kena sihir. Unzur, cuba tengok. Kaifa darabu lakal amsal. Bagaimana kami berikan kamu contoh.
fadallu fala yastati'una sabila. Maka mereka sesat, fala yastati'una sabila. Mereka tak mampu untuk cari jalan kembali. Dan mereka tak mampu untuk mencari jalan kebenaran. Wa qalu a idza kunna idhama wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Yang tadi itu adalah contoh bagaimana orang yang sesat. So nak jadi sesat ni senang je. Jangan pernah menaruh minat untuk dengar Quran. Itu je, sesatlah. Kan dalin dalam surah Fatihah, jangan pernah menaruh minat untuk dengar Quran. Itu boleh jadi sesat. Unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu. Lalu mereka sesat. Ni contoh yang Allah bagi. Fala yastati'una sabila. Bila dah sesat, mereka nak cari jalan balik, takkan jumpa. Kerana enggan. Seorang dekat keliling takkan mampu buat apa-apa selagi dia enggan. Kalau dia tak nak, kita takkan mampu buat apa-apa. Maka doalah, ya Allah, moga dia nak. Moga dia nak. Semalam anak saya berlari, jatuh, kepala terantuk dekat kerusi batu kat sekolah. So, dia punya kepala berdarah. Jadi bila cikgu dia telefon, cik boleh tak saya hantar pergi klinik? Hantar je lah. Saya dari Masjid Negara saya pergi. So dah habis semua, balik jumpa dengan mak dia. Mak dia terkejut. Wah, kenapa ni anak mami kenapa ni? Dah okey dah tu. Okey. So dia pun tanya, Uya, kenapa Uya lari-lari? Sebab Uya nak. Itu dia jawapan dia. Sebab dia nak. Alasan lain. Oh, sebab Uya kejar BFF Uya. Darjah 1 dah ada BFF. Itulah, bila kita nak, dia tak perlu alasan lain. Kita nak. Kalau kita tak nak, tak perlu alasan. Memang tak nak. Kalau bahasa kita apa? Peribahasa kita, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Tu. Dan nak tu dari mana? Nak tu datang dari mana? Hati. So, sekali hati kita tak nak, Allah akan letak kunci. Next time tak nak, letak lagi lapis kunci kedua. Next time tak nak, letak lagi lapis ketiga. Itu yang berlapis-lapis. Kan? Waja'alna ala qulubihim akinnah. Kami jadikan penutup tu kerana dia tak nak. Sekali tak nak, satu lapis, tak nak lagi. Lapis, tak nak lagi, tambah lagi. Bila hati tak nak. Sebab tu kita mohon, ya Allah, agar aku lembut hati untuk menerima hidayah. Hati yang redha untuk terima hidayah. Next, wa qalu a idza kunna idhaman wa rufata, dan mereka berkata, adakah bila kita mati dan jadi tulang dan dah reput, a inna lamab'usuna khalqan jadida, kita akan bangkit menjadi kehidupan yang baru? Persoalan yang klise zaman berzaman. Tak percaya pada hari kebangkitan, lalu ditanya tentang proses kebangkitan. Kita dah jadi tulang kot, dah reput. Ya ke kita akan hidup semula dengan kehidupan yang baru? Kerana soalan ini sudah acap kali, berulang kali, selalu ditanya oleh kafir Quraisy, dan surah ini turun bila?
towards the end fasa Mekah, sebelum hijrah. Sudah 13 tahun, soalan yang sama diulang berkali-kali. Cara Allah jawab kali ini berbeza. Cara Allah jawab kali ini bukan seperti cikgu jawab soalan. Tapi cara Allah jawab kali ini seperti superior jawab soalan orang bawah. Bos jawab soalan orang bawah. Penguasa jawab soalan orang bawah. Dia tanya, lepas kita jadi tulang dan reput, kita akan bangkit semula ke jadi kehidupan yang baru? Kul, jawab begini wahai Muhammad. Kunu hijaratan au hadida. Engkau nak jadi batu ke jadi besi ke, ikut engkau lah. Menjawab tak soalan tadi? Tak. Kau nak jadi batu ke, kau nak jadi besi ke, ikut engkau. Au khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau satu kejadian yang kau rasa kau boleh jadi kuat, besar, sasa yang ada dalam hati kamu, ikut engkau. Di dalam dimensi begini. Pertama, mereka memperkecilkan apa yang Nabi bawa. Tak percaya, anggap remeh. Yang kedua, mereka nak mempermainkan. Ya ke, betul ke begini? So, cara Allah jawab, engkau nanti bukan sekadar engkau nak jadi, nak bangkit semula sebagai diri engkau. Engkau nak jadi macam Hulk, nak jadi macam Iron Man, boleh, kami boleh buat. Au khalqan, ataupun makhluk mimma yakburu fi sudurikum, yang kau rasa besar, hebat, gagah dan kuat, yang ada dalam hati kamu. Nak jadi macam tu, boleh. Fasayaquluna may yu'iduna. Nanti kemudian mereka bertanya pula. Dah jawab ni, mereka tanya pula. Fatarakum qulilladzi fatarakum awwal marrah. Siapa yang akan hidupkan kami semula? Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Maka mereka mengangguk kepala mereka sambil bertanya secara mengejek. Bila berlaku? Qul asa ayyakuna qariba. Tak lama lagi. Mereka bukan nak tahu. Dia bertanya secara mengejek. Kan tuan-puan pernah tak kena panggil SPRM? Tak pernah. Harap-harap taklah. Saya pun tak pernah. Tapi saya ada kawan yang pernah dipanggil SPRM dan dia berkongsi pengalaman. Dia kata soalan SPRM dia tak banyak. Tapi masa yang diambil untuk mereka tanya soalan tu sekurang-kurangnya 5 jam. Soalan ni tak banyak. Mungkin 2-3 soalan, 4-5 soalan macam tu. Tapi masa yang diambil tu lama. Kenapa lama? Okey, dia tanya soalan pertama dan kita jawab. Kemudian dia tunggu. Tunggu dia keluar, lepas tu dia masuk balik. Dia tanya soalan kedua, kita jawab. Dan dia keluar, dan dia masuk balik. Kemudian dia tanya balik soalan pertama. Jika jawapan kita tak konsisten, dia akan attack di situ. So, jam pertama, kita jawab soalan pertama, mungkin akan berbeza jam kedua kita jawab soalan pertama. Jam ketiga soalan pertama. Jam yang keempat soalan pertama. Jam yang kelima soalan pertama. Kafir Quraisy, dia tanya soalan yang sama. Pertama dia nak main-mainkan Nabi. Yang kedua, kalau berlaku salah jawab,
Maklumat yang bertentangan. Dulu kau cakap lain, ni kau cakap lain. Dan kali ini jawapan daripada Allah sangat tegas. Kau nak jadi apa? Silakan. Kemudian ditanya, siapa? Siapa yang bangkitkan kami? Jawab begini, allazi fatarakum awwala marrah, yang menghidupkan kamu kali pertama. Lalu bila jawapan itu konsisten, jawapan dari Nabi konsisten, maka mereka pun mengangguk, betul lah tu, betul, okey betul, kami tak nak main-main, dah betul. Mengangguk kepala sambil bertanya secara mengejek, bila berlaku, bila. Ui, tuan-puan, kita tak lalu benda tu. Kita berdakwah, sama ada orang tu berlalu pergi, tak nak dengar apa yang kita cakap, dan kita tak sampai pada tahap orang menganjing depan kita. Dan Nabi consistently jawab, walaupun orang tu bertanya dalam keadaan mengejek. Basically Nabi boleh dia diam, tak nak jawab, tak nak layan. Tapi Nabi insan yang baik. Dan Allah suruh jawab, qul asa ayyakuna qaribah. Tak lama lagi, jangan risau, tak lama lagi. Sahabat juga pernah tanya tentang bila berlaku kiamat. Nabi kata apa? Nabi jawab apa? Apa yang kamu sediakan? Kan beza jawapannya. Apa yang kamu sediakan untuk itu? Tapi ini tak kala orang-orang Quraisy tanya, asa yakuna qariba. Tak lama lagi. Yauma yad'ukum, dan hari kamu diseru. Hari kamu diseru. Hari dia, yad'ukum, hari dia menyeru kamu. Yad'ukum, hari dia memanggilmu. Fatastajibuna bihamdihi. Dan kamu menyambutnya dengan ungkapan hamd, dengan memujinya. Kamu menyahut sambil memujinya. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Dan kamu menyangka bahawa kamu labistum, kamu tidur, kamu tinggal dalam kubur hanya sedikit masa. Kita pernah tahu ke peristiwa ni? Bila dibangkitkan, Allah akan panggil. Allah akan panggil. Dan kita menyahut panggilan tu. Dan perkataan yang kita guna untuk menyahut panggilan adalah Alhamdulillah. Bihamdihi. Memuji dia. Alhamdulillah. Dan waktu kita berada di alam barzah kan sangat lama. Kerana nikmatnya kita dipanggil itu, kita rasa sekejapnya aku tidur dekat kubur. Sekejapnya aku tidur dekat kubur. Illa bihtum illa qalila. Kamu menyangka bahawa kamu tinggal dalam kubur hanya sebentar. Dan kita akan berhenti pada ayat ini. Bila disebut hari dia memanggil kamu dan kamu jawab dengan Alhamdulillah. Bukankah hari-hari Allah memanggil kita dan kita jawab dengan ungkapan yang sama? Kan? Bila Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tandanya untuk apa? Solat yang kita mulakan dengan Alhamdulillah. So bagi mereka yang melazimi benda ni, dia akan rasa nikmat. So selalu cerita tentang bangkit dari kubur ni yang kita lalui, surah Hadid ke, itu tentang orang yang tidak beriman, orang munafik. Tapi ini orang beriman. Bagaimana orang beriman bangkit dari kubur? Macam ni. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila.
Lamanya kita dalam kubur itu tidak terasa kerana panggilan semacam ini. Nah, bangkit dari kubur pun sebut alhamdulillah. Siapa orang pertama yang bangkit dari kubur? Siapa orang pertama bangkit dari kubur? Ada dalam hadis Nabi sebut yang pertama bangkit dari kubur adalah Nabi Musa. Kerana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, dia dah nampak Nabi Musa sedang duduk. So ayat seterusnya, next time, bermula ayat 53. 53 ni tentang apa? Ra'amtum min dunillah. Wa min qaryatin wa ma mana'ana. So hari ini adalah tentang Quran dan tentang penolakan daripada kafir Quraisy. Penolakan manusia daripada kafir Quraisy. Apa kaitan dengan Aqsa? Mana mungkin orang-orang yang tidak ingin bersama dengan Quran boleh jadi pendukung kepada pembebasan Aqsa. Tempat yang suci perlu disambut dengan orang-orang yang bersedia menyucikan diri. Jadi sebenarnya kita hari-hari sedang melalui ujian untuk ditapis, disaring. Kita nak tak untuk layakkan diri? Atau kita masih sanggup duduk di tepi sambil memikirkan apa nak makan hari ini? Kan? So, ialah berkaitan dengan surah ini, surah Isra, persediaan kita setelah kita lalui 12 undang-undang yang kita perlu cuba untuk capai. Selain daripada itu, ingatan terhadap kaum terdahulu ataupun generasi terdahulu yang mengesampingkan, memandang enteng dan remeh tentang Quran. Bila sebut tadi 120 orang, 3 orang yang penuh 5 waktu, itu cabaran buat kita. Kita mungkin hidup dalam circle yang sama-sama nak memperbaiki diri. So bagaimana dengan masyarakat yang lain yang di luar dari circle kita? So moga-moga apa yang kita buat dalam circle kita ini akan memberi kesan juga kepada circle di luar. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan pada moderator. Macam ciri-ciri pembebas Palestin, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran lah kan. Mereka sentiasa baca Al-Quran, tapi macam mana kalau mereka sendiri yang baca Quran tapi mereka tak memahami sekadar Al-Quran, sekadar menghafal Al-Quran. Dan sekadar menghafal Al-Quran, 30 juz Al-Quran, yang artinya mereka semua tu adalah Al-Quran mereka, tapi adakah untuk capai sebab apa yang kita faham, macam pemuda Al-Qassam tu kan, tentera di Gaza tu, dia salah satu ciri-ciri untuk masuk jadi tentera tu dia kena hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran kan, tapi kalau dia orang kalau hafal Al-Quran tu maksudnya bahasa Arab tu tak ada masalah kan, tapi macam kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni, dia hafal Al-Quran tapi tanpa memahami Al-Quran, adakah maksudnya ke ciri-ciri macam tu Ustaz? Sebab kita faham kan orang budak tahfiz kan, macam anak kecil sendiri tahfiz, belajar menghafal Al-Quran, tapi tak ada tadabbur, tak ada usaha untuk memensikan Al-Quran tu, sekadar menghafal saja. Adakah ia termasuk dalam ciri-ciri itu Ustaz? Okey. Soalan yang baik dan kita juga dalam dilema memikirkannya. Allah sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, turunkan zikra, dan kamilah yang akan memeliharanya, menjaganya.
ayat itu dia punya main point dia ialah Quran ini sentiasa terpelihara sampai hari akhirat. Dan jika Quran itu Allah pelihara, maka orang yang menghafalnya juga berada di bawah pemeliharaan Allah. Dan bila dia berada di bawah pemeliharaan Allah, sooner or later dia tetap akan menjadi lebih baik dan lebih baik kerana ada Quran tu. Kerana ada Quran. Tinggal lagi kalau ada anak kita, mungkin saudara kita yang menghafal Quran, tinggal lagi kita cetuskan supaya dia nak dalami, nak tahu lebih lanjut, nak tahu lebih dalam ataupun nak beramal. Dia dah ada dah. Quran tu dah ada. Cuma kita cetuskan perasaan nak tu. Sebab kalau ialah pengalaman kita kan berbeza. Kalau saya start habis hafal tahun 2000, 2009 baru ada kesedaran nak ambil tahu. So it takes 9 years untuk ada perasaan nak tu. Dan itu pun jumpa dengan orang, kan kita sendiri timbul kesedaran. So kalau benda ni tidak tercetus, tidak dicetuskan melalui circle dia. Kalau dia sendiri tak sedar, maka circle dia tu kena ingatkan, kena sedarkan. Dan saya suka pendekatan Nu'man Ali Khan. Dia sebut tentang dia mulakan dia punya bayinah tu, dia mulakan tadabbur Quran dia dengan apa yang menakjubkan dalam Quran ni. Dia mulakan dengan divine speech. Divine speech. So dalam divine speech dia ni, dia cetuskan tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan. Bila baca ayat ni, kenapa begini, kenapa tak begitu? Contoh, ayat tentang 7. Kan, nombor 7, surah Baqarah dengan surah Yusuf. Sab'a sumbulat. Dan lagi satu Sab'a sanabil. 7 tangkai. Kalau ayat sedekah tu 7 tangkai, dari setiap satu tangkai 100 benih. Kalau dalam surah Yusuf, 7 tangkai kering dan 7 tangkai yang dimakan tu kan. 7 tangkai gandum. Kenapa di sana 7 tangkai Sab'a sumbulat dan dekat sini Sab'a sanabil? Satu sanabil, satu sumbulat. Satunya plural, satu lagi super plural. Rupanya dalam surah Yusuf, bila disebut Sab'a sanabil, itu maksudnya 7 tangkai yang terhad, yang tak berkembang. 7 tangkai itulah yang jadi harapan untuk menjadi bekalan sepanjang 7 tahun kemarau. Itu je yang ada. Tapi in terms of sedekah, 7 tangkai ini tak terhad. 7 tangkai yang sentiasa berkembang, daripada satu tangkai berkembang jadi 100. So benda-benda yang mengujakan itu dibentangkan kepada mereka yang sudah ada latar belakang Quran ini, akan mencetuskan rasa nak dan minat. Sebab benda tentang nak ni dia perlu ada minat, perlu rasa teruja. Dan itu yang Quran sediakan untuk kita. Kan bila kita dah mula baca, at least kita tahulah certain word. Dan kita mula tertanya-tanya, kenapa Allah sebut begini, kenapa tak begini? Oh, rupanya begini. Kita makin teruja dan makin teruja. Akan jumpa, ada mana-mana ayat, akan jumpa.
So daripada situ nanti kita akan tambah vocabulary, tambah penguasaan nahu, tambah sharaf dia, kemudian tambah peribahasa-peribahasa Arab, tambah sejarah Nabi. Baru kita rasa, wow, benda ni berharga. Dan rugi kalau aku tak ambil kesempatan untuk faham, tahu. Dan selepas itu, barulah kita bersedia untuk, ya aku nak buat. Ya aku nak buat. Baru dah datang taufik tu. Sebab bila tak dipandu macam tu, bila kita tidak menebas lorong-lorong yang ialah jalan baru ni, kita perlu tebas lorong, tebas dia punya semak samun supaya jalan tu clear untuk dilalui. Kalau kita tidak mula bekerja untuk menebas lorong tu, mana mungkin kita akan mula berjalan. Quran ini dia unik dan universal. Dan kita sendiri melalui pengalaman orang lain, mereka-mereka yang revert pada Islam, mereka bukannya baca teks Quran ni. Kan mereka baca terjemahan. Dan dengan baca terjemahan itu pun sudah dapat hidayah. Apalagi anak-anak kita yang hafal teks dan dia mula nak faham. Ui, itu lebih menakjubkan. Dan dia berkesan lebih besar. Kesan dia lebih besar dan lebih kuat. Wallahu alam. Memang sepatutnya begitu Ustaz. Sebab kau ada pengalaman, ada kawan anak, dia dah hafal 25 juzuk daripada MRSM Udul Alfab. Tapi akhirnya dia kerja di RU. Sebab Al-Quran tu tak masuk ke hati dia. Sebab dia tak faham. Dia kata dia hafal ni sebab bapak dia yang suruh. Jadi dia bukan berminat. Tapi sebab budak-budak kan selalu, budak MRSM pula, dia memang ada akal yang cerdik kan, dia cepat boleh, tapi dia hafal saja. Jadi tak dapat pun ke hati dia. Sebenarnya bagi kau macam ni lah, kalau nak hafal, kalau nak hantar anak menghafal Quran, bapak tu kena dorong anak tu supaya faham Quran. Kalau bapak tak ada dorong dan just cuma hantar je dekat sekolah tu, dia takkan dapat lah benda tu. Dia just hafal, habis hafal, keluar, kalau tak masuk bidang yang sama, dia akan lalai juga. Jadi dia keluar, dia jumpa macam-macam, dia akan lupa juga benda tu sebenarnya. Sebab kau nak tengok macam tu selalu. Ramai anak-anak kawan kau pun macam tu. Ramai jadi macam tu. Bila keluar dari sekolah, habis. Yang dah jumpa kawan-kawan dah habis dah. Solat pun tidak, aurat pun dah tak jaga. Macam tu lah selalu. Tengok macam tu lah. Kebanyakan macam tu jadi. Melainkan ada bapa yang mendorong dia untuk faham lagi dia teruja kan, untuk faham Al-Quran ni. Baru dia dapat benda tu, baru sampai ke hati dia, baru hati dia tidak tertutup macam ni. Kalau rasa macam tu lah tu yang kau nampak sekarang. Takut dengar Liza. Itulah saya pun takut. Anak-anak memang bukan bidang tu. Tapi bila ada kawan-kawan yang daripada bidang hafaz Al-Quran, bila jadi macam tu, dia orang jadi terkejut lah. Takkan macam ni nak hafal Quran. Kata sebab tu Allah kata ada Quran tu, ada bacaan Quran tu hanya ada kat kerongkong dia tak masuk ke hati. Sebab tu dia tak boleh buat macam tu. Dia tak jadi penghadang dia untuk buat maksiat. Sebenarnya bapa juga penting lah kan, faham macam ni kan kita. Ataupun orang sekeliling dia lah, ataupun itulah ada sekeliling yang baik kan. Ada soalan ke daripada Liana tadi kan? Dia kata ada orang tak teruja. Kan, cakap macam mana pun dia rasa biasa. Macam mana nak approach orang ni? Tak payah approach. Tak payah approach. Sebab dia berkaitan dengan hati. Bila hati tak nak, buatlah macam mana pun dia tetap tak nak. Apa yang kita boleh buat ialah kita doakan. Habis Ustaz asyik doa je. Doa itulah usaha tertinggi. Sebab kita sedang minta dari Allah yang menguasai diri kita dan diri dia. Dia tak nak. Hati dia tu Allah pegang. Dan Allah pegang, perkataan tak nak tu ke atas. Dan dengan kuasa Allah, Allah boleh balikkan kepada perkataan nak. Sebab tu, kita kena doa. Doa, ya Allah, moga dia nak. Apa lagi cara kita? Nak sebat, nak pukul. Tak. Tidak menyelesaikan masalah.
Doa. Tapi selalu kita kata, doa. Kita tidak melihat nilai pentingnya doa, hubungan kita dengan Allah tu. Allah yang berkuasa ubah dia. Tak ada orang boleh berkuasa. Gitu. Dan paling penting doa mak bapak. Kan anak kita ni nak jadi apa? Kitalah yang corak macam mana. Ya Allah, aku tak tahu nak jaga anak aku ni macam mana. Kau bantulah aku. Sebab kadang kita rasa kita in control, terutamanya pada anak-anak. Dan itu antara antara dilema mak bapak yang anak dia dah mula membesar, anak dia kahwin, dia akan rasa sedih, tapi dia tak tahu kenapa dia rasa sedih. Dia rasa sedih sebab dia sudah tidak in control pada anak. Anak sudah boleh buat keputusan sendiri. Selama ni, anak kena dengar cakap dia. Apa mak cakap? A. Kalau B, kena bincang. Tapi selepas dari ini, anak dia boleh buat keputusan sendiri, dah ada keluarga sendiri. Unless kalau anak tu datang, mak ni macam mana mak? Itu yang dia missing. Tapi sebagai mak bapak, dia perlu lebih cepat matang daripada si anak. Okey, aku not in control. So cara nak belajar tu ialah kita kena letak kebergantungan pada Tuhan. Kita tak ada kontrol pun pada siapa-siapa. So bangunlah malam berdoa. Tak ada cara lain dah, tak ada cara lain. Bayangkan tuan-puan, bila kita Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Doa. Asyik doa dia Ustaz, macam klise sangat kan jawapan tu berdoa. Cuba bayangkan macam ni. Syaitan, Allah hanya beri dia satu jalan, satu cara untuk rosakkan manusia. Hanya satu cara. Apa dia? Bisik. Pujuk. Bisik dan pujuk. Maksudnya guna suara. Kita diberi satu jalan untuk minta pada Allah. Doa. Semuanya Allah yang in charge. Syaitan tu bisik je. Dia tak boleh paksa. Syaitan tak paksa. Dia bisik je. So sekarang kita doa. Syaitan tu bisik ke hati orang tu. Orang tu yang nak tak nak. Kita doa pada Allah agar intervene, campur tangan dalam hal syaitan tengah nak godak hati dia ni. Betul Ustaz, kan dalam neraka esok syaitan kata aku bukan suruh, aku bagi tahu saja kenapa kau ikut. Kenapa kau ikut? Bukan ikut. Allah Akbar. Memang betul lah Ustaz. Sebab kau pernah kenal macam ni, bila kita ajak kita beritahu benda yang benar, dia kata hang buat cara hang, aku buat cara aku. Bila dia cakap macam tu kita pun barakallahu fiik. Cukup. Kalau tidak sakit hati Ustaz. Cakap macam tu sudah. Dia boleh kata engkau lah, aku nak ikut akulah. Memang macam tu. Selalu kena pun kalau kita beritahu perkara yang benar, dia orang cakap macam tu. Ada aja, memang ada macam tu pun, hadap je semua tu. Jadi kita cakap barakallahu fiik, semoga Allah merahmati kamu, dah cukup. Okay, Ustaz, terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar lah berkenaan dengan Al-Quran kan. Yang hikmah Al-Quran tu besar, tapi yang terpilih je lah kan. Allah pilih, dan senjata kita sebagai seorang ibu, siapa pun bila nampak sesuatu yang orang kata yang tak berkenan di hati kita ke apa ke, senjata kita doa lah. Macam dia cakap tadi, bangun malam, ngadu ke Allah lah, insyaAllah Ustaz. Jadikan satu motivasi lah bagi ibu-ibu yang masih lagi ada kesempatan lah, anak-anak yang masih lagi ada lagi yang belum boleh lagi diasuh, boleh dididik lagi kan, masih boleh. Kita terlewat pun tak ada. Boleh tambah tak? Okey macam ni.
Satu lagi yang kita rasa klise sangat bila kita punya nasihat itu ialah doa pada Allah. Apa yang klise ni ialah kita ni nak cepat. Kita kalau boleh doa sekarang, doa ni semalam berubah. Kita punya nak cepat tu. Tapi rupanya kita lupa satu benda. Apa yang Allah beri itu, itulah paling baik untuk kita. Kalau kita doa agar anak kita begini dan begini, tapi belum jadi. Itulah keadaan paling baik dari Allah buat kita. Allah tidak pernah buat sesuatu untuk kita, untuk menyusahkan kita. Tak. Kita dia rasa susah. Sedangkan itulah benda yang baik. Saya 2-3 hari ini, saya punya kepala ni penuh dengan macam timbul jerawat-jerawat, kudis macam tu. Lepas tu dekat tengkuk ni dia punya kulit sangat sensitif. Dilalukan macam tu rasa perit. Lepas tu tiba-tiba dekat sini, dekat leher belakang ni, dia punya dia punya kelenjar dekat situ tu membengkak. Benda kita tak tahu apa-apa, so bawa lah pergi berurut lah, itulah inilah, tak surut-surut. Semalam pergi klinik, orang rumah dah suruh banyak kali dah. Bang, pergilah klinik bang, cek lah bang. Abang okey. Degil kan, degil. Abang okey. Hati belum nak. Jadi semalam pergi klinik. Soalan pertama doktor ialah, awak ada kencing manis tak? Tak ada kencing manis. Saya muda lagi. Tak ada kencing manis. So biasanya penyakit ni hanya untuk kencing manis je. Alamak. Okey. Lepas tu diterangkan lagi gini. Lepas tu doktor, kenapa ada macam simpulan kat sini ni? Oh, itu kelenjar tu bengkak. Bukan bengkak. Kelenjar tu buka sebab sel darah putih nak lalu. Untuk bantu baiki apa yang ada dekat kepala ni. Sebab tu you punya belakang ni rasa sakit. Sebab sel darah putih tu tengah berusaha untuk betulkan. Rupanya apa yang kita rasa sakit, Allah buat supaya kita sehat. Kita tak tahu apa-apa. Tapi apa yang Allah buat itu untuk kebaikan kita. Sampai ke tahap itu. Allah beri kita supaya kita kekal baik. Allah boleh je tarik. Kau dah sakit. Mengeluh tarik nyawa. Mati dalam keadaan mengeluh. Mati dalam keadaan tak bersyukur. Boleh. Biar masuk neraka ramai-ramai. Boleh. Tapi waktu kita buat salah, waktu kita buat silap, Allah kekal dalam keadaan haliman ghafura, lembut dan sedia untuk mengampunkan. Kita je yang tak sedar. Dia tentang antibody. Kita je tak sedar. Dan kita nak cepat. Bila doa, sekarang berdoa, besok berubah. Tak, bukan begitu. Yakinilah pada Allah. Yakinilah pada Allah. Ustaz, saya dah berdoa berpuluh tahun, Ustaz. Dia tak berubah. Kalau begitu, cuba ubah doa anda. Cuba ubah doa anda, ya Allah, jadikan hati aku redha. Dia tak berubah, kita tak redha kan? Ya Allah, jadikan hati aku redha. Boleh terima. So, aku tidak bertanggungjawab atas dia walaupun dia anak. Dia bertanggungjawab atas diri dia. Kesilapan kelakuan dia, engkau yang akan adili. Aku redha, ya Allah. Aku dah habis upaya dan daya untuk menasihati dia. Ya Allah, aku serahkan dia padamu. Dan tengok bagaimana Allah akan ubah cara dia hidup. Kan ada Abang Long Fadil Singapura tu. Yang mak dia tak putus-putus berdoa. Berapa puluh tahun mak dia menderita mendoakan anak dia yang penuh tatu satu badan. Mak mana yang tak sayang anak?
Tapi lihat bagaimana Allah mencorakkan semula hidup anak dia itu. Daripada jauh dari Allah kepada orang yang sekarang berlumba-lumba nak cari manusia mana yang dia nak datang sampaikan Islam. Dahsyat. Kita yang kadang kita rasa kita in control. Sebenarnya kita tak boleh kontrol apa-apa pun. Hatta hati kita, kita tak mampu nak kontrol. Kan punya kita tak mampu nak kontrol hati kita, pergi restoran, datang makanan yang kita order dengan persembahan cukup sekali bila rasa, alamak aku masak lagi sedap lah. Hati kita tak mampu nak kontrol. Walaupun itu hanya rasa. Tapi kita dah rasa, tak nak, tak suka. Hati pun kita tak boleh nak kontrol. Ui, dahsyat. Ya, setiap orang ada peluang untuk berubah. Maka letakkanlah diri kita serendahnya di hadapan Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala yang membentuk, mencorak hati kita. Kan bukankah ayat pertama surah Baqarah? Apa ayat pertamanya? Alif, Lam, Mim. Kan tak tahu apa-apa. Selepas kita doa dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. So pelajaran pertama ialah Alif, Lam, Mim. Kau tak tahu apa-apa. Itu change of attitude. Pelajaran pertama yang kita perlu sedar ialah kita tak tahu apa-apa. So, jangan pernah berhenti berdoa. Kerana Allah suka dengar kita merayu, mohon pada dia. Dan dia sangat murka kalau kita berdoa pada yang lain. So, buatlah yang Allah suka. Tak gitu. So, lepas ni tak payah anggap, saya asyik doa, saya asyik doa. Itu yang paling bagus. Dan tadi pagi, panjang pula kan celoteh petang ni, sebab tak ada apa-apa nak buat. Pagi tadi dengar Aikim. Ustaz yang apa nama yang bagi peringatan tu mengingatkan saya pula pada satu benda tentang doa. Dia kata kita jarang doa dalam bentuk istikharah. Istikharah. Kita jarang doa dalam bentuk istikharah. Pertama, kita memang tak tahu apa-apa. Kita nak Allah yang menetapkan keputusan buat kita. Dan bagaimana doa istikharah ni, doa menyerahkan pada Allah. Katalah anak kita siapa abrar masuk asrama. Nak hantar ni. Dan kita pun doa, ya Allah, peliharalah anakku. Dan dia dapat dia periksa dan dapat katalah dapat keputusan. Ataupun macam ni. Dia pergi interview, nak pilih kerja, ada 2-3 tawaran. Selalunya istikharah kan 2-3 tawaran. Lalu bagaimana kita nak milih? Doa kita ialah, ya Allah, jika kerja ni baik untuk aku, agama aku, mudahkanlah. Dan jika tak elok untuk aku, keluarga aku, agama aku, jauhkan sejauh timur dan barat. Kita jarang doa begitu. Jarang minta Allah yang buat keputusan untuk kita. Dan sekali lagi kita nak keputusan tu segera. Sedangkan Allah beri keputusan pada waktu yang sangat tepat. Ya Allah, aku nak masak apa ni? Tak tahu. Ya Allah, aku tak tahu nak masak. Okeylah, aku decide nak masak ketam, masak cili padi. Habis masak, ya Allah, jika makanan ini elok untuk keluarga aku, maka kau datangkanlah rasa redha pada suami dan anak-anak. Jika tidak, aku redha pada keputusan mereka, ya Allah. Sudah. Kita tidak kembalikan pada Allah. So, selalunya kita rasa kita in control. Dan benda tu perlu latihan, latih. So, selalunya kita lupa. Selalunya kita lupa nak buat. Lupa berkomunikasi begitu.
Tapi tingkatkanlah rasa kepunyaan kita pada Allah, komunikasi kita, dan moga-moga hidup kita semakin semakin dipandu. Wallahu a'lam. Tak cakap apa. Penutup dia sangat drastik. Kira bukan Ustaz berkenaan dengan doa kan. Sebab yang berdepan dengan Ustaz ni semua mak-mak. Kan tak ada masalah apa-apa. Cuma kadang-kadang mak-mak ni dia advance sikit lah pada anak-anak bab. Jadinya Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas ilmu petang ni. Kita pun dah tertangguh banyak kali dah. Ketiga kali ni kan, kalau kita tak teruskan juga. Tapi itulah, memang tertunggu-tunggulah yang surah Al-Isra ni kan. Sebab kita target kita sebagai seorang ibu memang nakkan anak kita ni salah seorang yang terpilih dari kalangan mereka bersama-sama dengan Nabi Isa nanti, insya-Allah doakan. Kita doa je lah, sekarang ni kita doa saja Ustaz kan. Tambah pula ada anak lelaki semua masih lagi di kesihatan. Mudah-mudahan dengan berkat kita di majlis ilmu, doa kita walaupun tak nampak banyak tapi kita doa lah Ustaz kan, kita doa saja. So dengan itu Ustaz, kita endkan sesi dengan tafsir kepada Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat dan Ustaz untuk pesertaan ini. Sesi terkejut. Kejut saja Alhamdulillah. Walau macam mana pun Alhamdulillah. Petang Jumaat berbarakah ni kita diketuk kepala Ustaz juga untuk sebagai seorang ibu kan. Banyak benda yang kita lepas pandang semua kan. So terima kasih insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang pada minggu hadapan. Mudah-mudahan tak ada lagi dah yang sesi terkejut-terkejut macam ni kan. InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang ya, minggu depan insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Semua. So dengan itu tapi betul lah Ustaz cakap tadi kan, kita ni nak segera je doa kita kan Allah jawab kan. Nak segera Allah jawab. Lepas tu kita pula terlalu obses dengan kata apa pun nak kita nak tu kita je yang betul kan. Tapi sebenarnya kita ni saya kata saya dia susah nak berlapang dada dengan apa yang dapat. Saya ada seorang saudara, dia memang banyak sangat ujian dia dapat. Tapi setiap kali ujian apa dia dapat tu kan, dia kata dia diterima je sebab dia redha, dia yakin apa yang Allah tentukan tu lebih baik untuk dia. Walaupun benda tu kita rasa ya Allah susahnya hidup hang ni macam-macam masalah, tapi dia terima benda tu dengan redha dan benda tu bila dia lapang dada, benda tu masalah tu solve cepat je. Dia ingat, ya Allah, sungguh kita nampak macam orang tu macam susah lah, macam-macam hal jadi kat dia. Tapi dia terima, dia kata sebab kita pun faham Allah dah tentu dah takdir hidup kita tu lama mana dah, dulu dekat sebelum kita lahir lagi kan dah ada. Jadi dia terima benda tu, bila dia faham keadaan tu dia terima benda tu jadi mudah untuk dia sebenarnya. Macam itulah, jadi tak ada lah terkejap-kejap doa hari ni semalam nak dah. Tergelak lah Ustaz cakap macam tu. Jawapan dia semalam Allah bagi. Hari ni semalam nak siap-siap dapat. Macam tu. Maknanya teruk sangat lah tu. Tak sabar tu banyak. Okey Liza, Alhamdulillah. Dapat juga sesuatu kita hari ni insya-Allah. So kat sudah end sesi petang ini lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nasima. Terima kasih atas bantuan. Yalah, semua nak cepat je. Apa-apa utusan pun tak sabar. Semua yalah. Semua nak yang baik-baik pula tu kan. Mika Liza cakap saudara dia tu. Tapi benda tu dia redha. Walau baik ke buruk ke tapi dia redha. Dia dapat lapang dada tu masa sungguh kita nak buat. Aduh. Okey ya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.